ahli-ahli PAS. Dia tidak boleh lekang. Dalam perjuangannya tak boleh lekang daripada ghayah untuk melaksanakan Islam. Dan mereka tahu itu adalah merupakan kewajipan, dan itu adalah merupakan satu tanggungjawab yang besar, amanah di depan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu usaha untuk mentarbiyahkan ahli-ahli PAS telah berlangsung sejak daripada itu. Mereka telah mengadakan muzakarah, mereka telah mengadakan ijtima', mereka telah mengadakan majlis-majlis ilmu. Cuma kita pada ketika itu masih lagi belum diperkenalkan dengan sistem tarbiyah dalam bentuk yang lebih sistematik, sampailah apabila beberapa orang yang belajar di Mesir, di antaranya ialah Profesor Zulkifli Muhammad, Perak juga, yang telah mendapat ilham daripada Ikhwan Muslimin yang ditubuhkan di Mesir. Ikhwan ini ditubuhkan pada tahun 1925, dan kita boleh tengok di dalam tulisan-tulisan Profesor Zulkifli Muhammad, kebanyakannya adalah tulisan yang diambil daripada tulisan Said Qutb, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Dan pengalaman berada di Mesir dengan usrah berdasarkan kepada sistem tarbiyah Ikhwan Muslimin telah dibawa balik dan diterapkan di dalam PAS. Dan kita boleh lihat ketika era Abim dengan PAS menjadi adik dan abang. Pada ketika itu tarbiyah berjalan, usrah cukup cantik, kerana ada gabungan di antara PAS dan Abim pada ketika itu, dan dipertemukan oleh sistem tarbiyah usrah ini yang meniru, salin tak tumpah dengan apa yang dilakukan oleh Ikhwan Muslimin terhadap ahli-ahlinya. Jadi tarbiyah tidak boleh dipisahkan, dan bila ada tarbiyah, ahli-ahli akan lahir sebagai orang yang berkualiti. Kalau tarbiyah berjalan dengan betul, orang semua tawaduk, ketika itu orang-orang PAS tak mau untuk jadi calon. Bila ditunjuk ni jadi calon, sampai bagi orang lain lah, anda rasa anda tak layak lagi. Tapi bila tarbiyah tak berjalan, semua pakai angkat tangan. Boleh bagi kepada saya. Ini beza di antara tarbiyah yang dominan. Apabila gerakan itu didominasi oleh tarbiyah, maka ahli-ahli kepada gerakan itu adalah ahli-ahli yang berkualiti, ahli-ahli yang disebut sebagai Hizbullah, orang yang tidak ada sebarang kepentingan di dalam kehidupan mereka, melainkan semata-mata untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala dan nak mendaulatkan Islam di dalam kehidupannya, dalam kehidupan bernegara. Bila tarbiyah lembab, bila orang tidak hormat kepada tarbiyah, dan tarbiyah ini dianggap sebagai macam nasi tambah saja, boleh disebut di dalam muktamar bahawa kita tidak mau lagi kepada usrah. Usrah. Last kali Nasa'i masuk UMNO, pernah disebut di dalam muktamar. Apa usrah? Tak habis-habis usrah. Duk makan duk saji benda yang sama. Rukun usrah itulah juga ta'aruf, tafahum, takaful. Itu duk main. Ada setengah, bukan semua orang minta maaf cakap. Ada orang yang mempertikaikan tarbiyah di dalam parti kita, di dalam muktamar. Ada orang yang persendakan ulama-ulama. Ada orang yang menyatakan bahawa ulama tak layak untuk masuk ke parlimen sebab mereka tak pandai bahasa Inggeris. Tak boleh cakap orang putih. Jadi
bila nilai tarbiyah dipersendakan ataupun tarbiyah itu dianggap sebagai tak enteng, satu benda yang tak penting, akan lahirlah orang-orang yang mulut celupar macam ni. Akan lahirlah orang-orang yang tidak yakin, yang tidak faham bahawa wa man nasru illa min indillah. Satu hakikat yang disebut oleh Al-Quran tidak ada. Oek tak ada lah. Satu yang cukup tegas, tuntas, bahawa kemenangan ini bukan kerja buat kita. Kemenangan ini adalah milik mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita kena tahu itu adalah akidah perjuangan kita. Kita disuruh berusaha, berikhtiar. Kita disuruh beramal, menyusun strategi. Kita disuruh i'dad wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Ustaz Yahya Osman Almarhum selalu duk baca ayat ini dan selalu bertanya, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut aduwakum, aduwallahi wa aduwakum wa akharin. Dia selalu tanya, apa dia akharin itu? Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Kamu hendaklah wajib membuat persiapan. Persiapan ini bila dikatakan persiapan, persiapan itu adalah persiapan maknawi dan persiapan mati. Persiapan yang harus dilakukan ialah persiapan manusiawi. Kita kena buat persiapan atas sifat kita sebagai manusia untuk mendapat kemenangan. Untuk mendapatkan kemenangan ini mesti kita cari apa sahaja pendekatan-pendekatan yang boleh membantu kita untuk dalam pilihan raya. Macam mana cara nak pastikan orang-orang menyokong kita, mengundi kita? Apa usaha ikhtiar untuk sampai kepada matlamat tersebut? Jadi kena buat mastata'tum, apa yang kamu mampu lakukan. Kalau kita boleh kempen, kalau kita boleh pujuk, kalau kita boleh ziarah, kalau kita boleh, kita fikirkan bahawa pendekatan-pendekatan yang boleh mengajak orang-orang Cina untuk sokong dalam pilihan raya, bagi undi kepada kita. Orang-orang India boleh bagi undi kepada kita. Ini kena buat, wajib dibuat sebagai i'dad, sebagai satu persiapan yang dituntut. Dan min ribatil khair, kalau dulu kita ada kuda-kuda perang mesti dipersiapkan. Sekarang ini kereta-kereta perang kena siapkan untuk angkut pengundi-pengundi yang duduk di pedalaman itu supaya keluar memberi undi kepada kita dengan pujukan, dengan layanan yang baik. Yang ini kena dilaksanakan, apa juga bentuk i'dad. Sebab itu dikatakan bahawa i'dad itu persiapan yang diminta di dalam ayat ini adalah satu persiapan yang menyeluruh sifatnya. Kita kena menampilkan calon yang boleh menarik orang. Calon itu calon yang baik, calon yang disenangi oleh semua orang, calon yang muttaqin, yang bertakwa, yang tahu bahawa dia diangkat untuk pergi ke parlimen itu adalah untuk melaksanakan Islam dan untuk menjadi pendakwah kepada orang-orang lain yang duduk sebagai wakil rakyat supaya kembali ke jalan yang benar, jalan Islam. Dan dia kena di dalam parlimen itu memperjuangkan perjuangan Islam, hukum-hukum Islam. Kena buat, kena lawan, kena cerita dan kena cakap bila kesempatan itu ada kepada dia sebagai wakil rakyat. Sebab itu adalah salah kalau kita bercakap di parlimen ataupun dewan negeri bahawa kita tidak ada dalam perjuangan kita untuk melaksanakan hudud. Salah.
Bila kita kata kita tidak ada kena mengena dengan hudud dan PAS, tak pernah bercita-cita untuk melaksanakan hudud, itu adalah satu kekufuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang bagi kemenangan kepada kita. Sebab itu disebut dalam Quran, wala yansurannallahu man yansur, innallaha laqawiyyun aziz, alladzina in makkannahum fil ardi. Tengok, kita tengok konteks dalam ayat itu. Allah pasti, dalam bahasa Arab itu adalah taukid. Taukid sakilah itu, taukid yang sungguh-sungguh, penegasan yang sungguh-sungguh, dan satu kepastian yang diberi sebagai satu jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah pasti akan menolong orang yang menolong Allah sebelum dan selepas kemenangan yang diberikan. Alladzina, siapa dia? Yaitu orang-orang yang in makannahum fil ard, apabila kami anugerahkan tamkin kepada mereka, bila kami anugerahkan kemenangan kepada mereka, aqamus shalah, mereka akan dirikan sembahyang dan mengajak rakyat untuk bersembahyang, membina hubungan yang erat intim dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqamus shalah wa atawuz zakah, mereka akan melaksanakan yang kita sebut sebagai welfare, yang dia sebut sebagai kebajikan kepada rakyat, menerusi pelaksanaan zakat, wa atawuz zakah. Dan zakat ini pun luas, memberi zakat, memberi infak. Wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Yang ketiga, mereka yang diberi kuasa ini mesti memastikan bahawa ma'ruf berjalan. Ma'ruf ini pun cukup luas, apa juga perkara yang berkaitan dengan kebajikan, yang berkaitan dengan kebaikan, semua hendaklah digalakkan. Wa nahaw 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Kita dok kata UMNO, bapak judi, UMNO lah yang menjadi puncak. Memang betul, UMNO adalah puncak. Tapi bila kuasa pemerintahan berada di tangan kita, kita kena ubah, kena taghyir, laksanakan tanggungjawab kita untuk mengubah kemungkaran itu secara berperingkat-peringkat berdasarkan kepada kedudukan dan kekuasaan yang ada pada kita. Kemudian Allah kata, walillahi aqibatul umur. Kalau kamu buat 4 perkara itu, cukup. Kamu telah menjadi orang yang menolong Allah, orang yang membantu Allah, dan Allah pasti akan memberi bantuan kepada kamu dan memberi kemenangan kepada kamu. Tak goncang dah dia kedudukan. Kemudian yang lain, walillahi aqibatul umur. Yang lain itu semua serah, tanggung beres. Semua ini akan dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tak minta lagi kepada kita setelah mana kita membantu Allah, menolong Allah dengan 4 perkara besar yang disebut oleh Allah sendiri. Jadi benda ini jelas kepada kita sebagai satu akidah perjuangan kita, bahawa kita dituntut supaya buat kerja. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah, yang boleh menggerunkan musuh-musuh Allah dengan persiapan-persiapan dan persediaan-persediaan yang telah kamu laksanakan.